Terima dah. Okay, so kat sini kita tengok kenapa. So apa aim kita sekarang untuk semua soalan proving. Okay, soalan proving you kena scan dulu mula-mula sekali. Antara left hand side dengan right hand side mana yang melibatkan banyak pengiraan. So kalau kita tengok kat sini obviously belah kiri lah yang kita kena kira untuk tunjukkan dia jadi sebagai belah kanan. Okay, so that's why kat sini dia tunjuk, dia bagi tahu kat sini left hand side. Kita buat pengiraan left hand side dulu. Kita kena tunjuk at the end dapat right hand side. Tak payah lagi nak ni. Okay, so yang ni salin balik saja dulu. Cos theta kuasa 2 plus untuk sin negatif theta dia akan jadi negatif sin theta kuasa 2. Lepas tu, okay, yang ni tak ada masalah, salin balik sahaja. Cuma yang ni bila ada negatif dekat sini, kuasa 2 dia akan jadi positif ya. Bila darab contoh A, B ada kuasa dekat luar. So kita ingat balik. A, B kalau ada kuasa dekat luar dia adalah A square, B square. Apa-apa yang ada dalam bracket tu semua kita kuasakan. Sama juga dah macam case ni. Negatif tu kita kuasa 2. Sin theta pun kita kuasa 2. So dia akan jadi positif sin theta square. So cos square theta plus sin square theta. This one equal to 1. And then left hand side equal to right hand side proven ataupun shown. Ini cara untuk proving. Untuk semua soalan proving pun. Kita akan buat left hand side dulu ataupun right hand side dulu and then at the end baru buat conclusion. Sama tak left hand side dengan right hand side tu. Okay, dia ada cara dia ada cerita dia. Okay, jom kita buat B pula. Okay, B, left hand side, right hand side. You nak kira belah mana? Kiri ke kanan? Tunjuk dah senang. Okay, so you cara check dia, tengoklah left hand side, right hand side tu mana yang rasanya akan melibatkan banyak pengiraan. So dalam kes ni kita tengok right hand side, dia ada cot square theta minus cos square theta. So yang tu yang akan banyak pengiraan. So kita buat right hand side. Dia kira right hand side. Macam itulah cara nak proving. Okay, so kita tengok belah kanan ni ada cot square theta minus cos square theta. So untuk proving satu lagi tips dia, tukar dulu kepada sin dan cos. Tukar dulu apa-apa ke dalam sin dan juga cos. So cot adalah, cot apa dia cot? Kalau tukar dia kepada sin dan cos dia jadi apa? Satu per tan. Kalau tukar Cos sin per over cos. sin. Cos over sin. Sin ke sin ke ikut lah. Okay, so right hand side kat sini. Cot tu tukar dia jadi cos per sin. Okay. Okay ni. Ni tak ada masalah kan. Masukkan je lah kat tengah. Kuasa dia. Okay, dia jadi macam tu. Kita tukar dulu. Sin per cos, cos per sin. Yang penting tukar dalam sebutan cos dan juga sin. Cos dan juga sin. Okay, and then next step kita buat pengiraan biasalah. Darab untuk samakan penyebut. So ini adalah kuasa 1. Kuasa 1 pula dah. Per 1. Madam. Ya? Saya nak tanya, tak faham kenapa dia cos per sin? Cos per sin sebab, okay, thank you untuk soalan tu. Sebab cot, tangent tahu kan? Tangent theta sama dengan sin theta per cos theta. Okay, ni tahu kan? Tangent sama dengan sin per cos. Okay, so bila cot theta sama dengan, kan kita tengok hari tu, kita tengok huruf ketiga. So huruf ketiga dia adalah T untuk cot, cos, cos second, SEC ataupun cosec. Kita tengok huruf ketiga. So cot kat sini merujuk kepada 1 over tan. 1 over tan. 1 over tan. Tan pun boleh. 1 over tangent theta. Okay, so bila kita tukar, kan kalau 1 over tangent theta, so dia jadi 1 per sin theta per cos theta
which is kedudukan dia akan berubah. 1 bahagi A per B bila kita jadikan dia pecahan 2 tingkat biasa, dia akan 1 bahagi A per B, maksudnya 1 darab B per A. Cos tu akan berada di atas. Cos theta per sin theta. Boleh? Tangent sin per cos, sebab cot tu adalah 1 over, so dia akan terbalik kedudukan. Cos akan berada di atas, sin akan berada kat bawah. Okey tak? Siapa tanya tadi? Okay, madam. Faham. Okay. Thank you. Alright. So sampai dekat situ, okay, dah tukar tadi. Kita samakan penyebut. Okay, samakan penyebut ni darab sin square theta. Yang ni pun sama. Okay, so dia jadi cos square theta minus cos square theta sin square theta over sin square theta. Okay, lepas tu aim kita nak jadikan dia cot square theta, nak jadikan dia macam left hand side. Left hand side kita cot square theta minus cos square theta. So kita tengok apa yang kita boleh buat. So apa yang kita boleh buat kat sini, kalau nampak dekat atas ni kita ada cos square, ini pun cos square. So kat situ kita boleh faktor. Nama dia faktor. Sebab sama, benda sama ada dekat kiri dan kanan. Kita boleh faktorkan cos square tu keluar. So dia jadi 1 minus sin square theta over sin square theta. Okay, proving ni leceh sikit lah, biasa student tinggal. Okay, daripada sini kita nak jadikan dia cot square minus cos square. Okay, so gapo you buat? Cot square minus cot square theta, cos square theta. So apa dia buat kat sini? Yang ni nak jadikan dia cot, kita split dia kepada 2 bahagian. Satu cos square theta over sin square theta. Okay, darab dengan 1 tolak sin square theta. Okay, sampai kat situ. Yang ni guna identity. Okay, guna identity. Identity cos square theta plus sin square theta equal to 1. So daripada sini cos square theta equal to 1 minus sin square theta. So ni sama 1 minus sin square theta. So dia jadi cos over sin sama dengan cot square. So ini become cot square. And this one jadi cos square. So dapatlah cot square theta equal to cos square theta. Proven. Left hand side equal to right hand side. So proven. Ataupun shown. Okay, ni proving. Takut UPS nanti ada proving mungkin. So tips pertama dia, bila soalan tak bagi tahu left hand side ataupun right hand side, you kena pilih. Macam mana nak pilih? Kita akan tengok left hand side atau right hand side tu mana yang ada pengiraan yang banyak. Okay, macam left hand side tu tak ada tolak, right hand side tu ada tolak. So tolak tu menjadikan dia lebih panjang. So pengiraan dia akan lagi panjang. So kita guna right hand side untuk soalan B ni. And then tips kedua dia, kena tukar semua dalam cos dan sin dulu. Okay, macam cot tu tukar dia kepada cos theta over sin theta, and then you buat pengiraan macam biasa, samakan penyebut bla bla bla. Kena ada skill dia lah, samakan penyebut, lepas tu kena tahu faktor. Kena ada skill dia juga. Izzah nak tanya ke? Apa saja je? Madam. Ha. Boleh tak ulang yang 1 tolak sin theta tu? Tak faham. 1 tolak sin square theta ni
Okay. So ini ada dalam identity tau. Identity muka surat berapa tadi kita tengok? Muka surat 10. Okay, ni memang identity apa yang panggil? Identity formula untuk trigo. Okay, kita ada 3. Yang paling basic adalah sin square theta plus cos square theta. Okay, yang kedua 1 tambah cot square equal to cos square and then tangent square theta plus 1 equal to sec square. Okay, 3 ni memang bukan kena tak ingat pun, you boleh refer je. Okay, kita guna yang pertama tu sin square theta plus cos square theta equal to 1. Jadi kalau tengok dekat sini, bila faktorkan cos square tu keluar, kita dapat 1 tolak sin square theta. Lepas tu kita tengok identity kita. Kita ada identity cos square theta plus sin square theta equal to 1. And then kalau kita tengok dekat sini, bila kita faktorkan cos square kan kita dapat 1 tolak sin square theta. Okay, 1 tolak sin square theta kat situ, aimnya memang nak jadikan cos square sebab dalam soalan kita kena tunjuk cos square theta equal to right hand side. So 1 tolak sin square theta, kalau ikut identity ni, jadikan 1 tolak sin square theta, kita dapat cos square theta kat sini. Daripada formula ni kan, trigonometric identities ni, okay, kita nak tukar 1 tolak sin square jadi cos square. So bawa je lah ni, pergi ke kanan. 1 tolak sin square theta equal to cos square theta. That's why dia jadi cos square kat sini. Guna identity. Identity ni memang kita akan guna dia. Okay, banyak kali akan guna. So yang ni salah satu. Kita nak tunjuk 1 tolak sin square theta jadi cos square theta. Apa baru-baru lagi. Dia macam drive kereta lah. Mula-mula tak pro lagi. Lama-lama pro lah. Mula-mula langgar dinding, langgar macam-macam langgar. Gambar Ashraf, okey ke? Madam, yang faktor atas tu macam mana? Tak faham. Faktor tak faham faktor, okey. Kan cara faktor ni maksud dia apa? Faktor ni kita kena scan. Scan apa yang sama ada dekat dua-dua side. Okey, kita kena scan. Contoh kat sini tadi. Yang kat sini bila kita dah berjaya tukar cot tu jadi cos over sin kan, dia jadi macam ni. Okey, lepas tu kita samakan penyebut sebab penyebut bawah ni dah sama. Ini sin square, kita samakan penyebut dengan cara darab sin square belah kanan tu kan. Okey, so darab sin square belah kanan tu. So bila darab bawah, atas pun akan darab jugalah. And then dia jadi cos square theta tolak cos square theta. Macam mana kita nak buat faktor? Faktor ni kita kena scan. Scan dua-dua side. Belah sini dengan belah sini. Dia tak boleh salah satu je, dia kena ada dekat dua-dua side. Apa benda yang ada dekat kedua-dua side? Ada dekat belah sini, dia ada juga dekat belah sini. Okey, kalau lah contoh ada lagi dekat sini, ada lagi plus cos square. Kita boleh faktor kalau benda tu ada dekat ke semua side. Contoh dekat sini ada dekat 2 side je lah. A tolak B dia ada dekat dua-dua. A dan B tu ada. So kat sini kita nampak yang ni ada dekat kedua-dua side. Ada cos square ada dekat belah kiri. Dia ada juga dekat belah sini. So bila dia ada dekat kedua-dua belah tu kita boleh faktor. That's why kita faktor dia keluar. Okay, contohlah kalau kat sini ada A tolak AB. Okay, A tolak AB. Apa yang boleh faktor kalau A tolak AB ni? A. Kita boleh faktorkan A keluar. So bila faktorkan A, dalam ni tinggal apa? B. 1 tolak B. 1 tolak B. 1 tolak B. Bukan B je tau, 1 tolak B. Sebab bila faktor, darab balik kita akan memang kena dapat balik benda yang sama. Tu nak tahu faktor kita tu betul ke salah. Bila kita expand semula, dia kena dapat yang original.
Okay, ni bila awak faktor darab semula akan dapat A tolak AB balik. So betul lah faktor kita yang ni. Faktor ni memang sangat-sangat penting. Nanti especially waktu kita nak buat differentiation integration nanti. Sekarang pun penting juga. Okay, so hak ni itulah cara dia. Sebab dia ada kat dua-dua. So faktor hanya boleh buat kalau ada dekat dua-dua side je. Okay, dan ada dekat semua side. So hak ni dia ada cos ni dia ada dekat kedua-dua side. So kita boleh faktorkan cos tu keluar. Boleh tak? Okay kan? Boleh. Okay, tak apa. Baru lagi kan. Trigo ni biasa memang you all takut dengan trigo ni. Okay, so faktorkan cos square keluar. So tinggallah 1 tolak sin square theta. So nak tahu faktor kita tu betul ke salah, you cuba expand lah. Cuba expand semula, betul tak dapat yang original. So bila kita expand semula, kita dapat cos square theta tolak cos square theta sin square theta, which is the original sebelum difaktorkan. So betul lah faktor kita tu. And then kat sini, bila you pecahkan dia macam ni, sin square tak ada dah tahu kat bawah ni. Sebab dia darab kan. Kalau you still ada lagi sin square kat bawah ni, dia jadi sin square theta darab sin square theta lah. Okay, kat sini tinggal 1 lah. Bila darab, atas darab atas, bawah darab bawah. So sin square theta kita dah keluarkan. Yang kat sini tinggal 1 je lah, tak ada dah sin square. Untuk darab atas, bawah darab bawah. So sin square theta kita dah keluarkan dia. Tinggal 1 je kat bawah tu. Tak ada dah sin square. Okay, that's why dia jadi 1 tolak sin square je dekat situ. Bila kita guna identity dapat cos square sahaja. And cot bahagi sin dapat cot. Cos bahagi sin dapat cot. Okay, jom kita teruskan. Ni formula ni saya tak go through juga. Ni awak tengok je bila nak guna nanti. Tadi kan ada soalan dalam awak punya group assignment yang nombor 4 tu. Kena guna benda lah ni. Dia ada minta sin 2A. Sin 2A tu kena pecahkan lah. Pecahkan jadi 2 sin A cos A. And then cos 2A. Cos 2A ada 3 cara nak pecahkan dia. Ikut soalan yang sesuai guna yang mana. Okay. Ketiga-tiga pun kita guna. Dua bateri dah. 11 suku dah. Ha? Okay. Tangent 2A sama dengan ni. Okay. Ni you ikut formula je lah. Ikut je lah formula ni bila nak guna ada dalam awak punya group assignment nombor 4 tu. Tangent 2B ke apa dia minta ni satu lagi. So kita ada double angle formula dan satu lagi kita ada formula ni. Rasanya ni kena guna juga. Untuk nombor 4 tu kena guna juga yang ni. Yang ni. Tengok tangent A kalau atas dia kalau soalan dia tambah, so dia akan jadi tambah kat sini, bawah ni tukar tolak. Kalau soalan dia tolak, itu maksud dia. Dia gabung terus dekat sini. Okay, kalau soalan dia tolak, kita dekat tengah ni jadi tolak, bawah ni jadi tambah. Okay, tengok pada soalan dia nak apa. So ni pun tak payah hafal, you tengok je kat sini. Okay, so ni dia bagi tahu without using calculator. So ini adalah sin A plus B. So ni sama dengan sin A plus B. So ikut sahaja formula dekat atas ni. Okay, so sin A cos B, cos A sin B. Okay. So kita ikut formula tu dia jadi sin 45 cos 30. So ini A, ini B lah Sin 45 cos 30 plus cos 45 sin 30. Okay, and then guna calculator je. Cuma siapa yang ada, walaupun dia cakap without using calculator, maksud without using calculator ni dia tak nak jawapan dalam bentuk pecahan. Okay, bukan, dalam bentuk point. Tak nak jawapan dalam bentuk point. Tak nak jawapan dalam bentuk point. Maksudnya jawapan mesti dalam bentuk pecahan. Point-point tu tak nak decimal places lah. Okay, jawapan awak mesti dalam bentuk pecahan. Sebab bila kita guna calculator baru yang ni,
So ada dapat duit tu, kalau you guna kalkulator lama sila beli kalkulator baru. Dia akan bagi kita jawapan yang cantik. Yang ni akan dapat set 2/2. Okey, tak payah tengok triangle dah lah. Kalau dah awak kena tengok triangle, kena refer to the triangle. Okey, plus cos 45 set 2/2 sin 30 1/2. Dia nak jawapan dalam bentuk macam ni lah. Lepas tu hot ni jadi apa? Set 6/4 tambah set 2/4. Which is set 6 tambah set 2/4. Set 6 tambah set 2. Gitu je lah jawapan dia. Okey, guna je kalkulator direct. Hak ni siapa guna kalkulator baru, guna kalkulator direct. Kalau tak, sikit-sikit. Madam. Kiranya kan tak boleh tekan sin 45 tu terus darab dengan cos 30 tu. Kena tekan dulu sin 45, lepas tu sin, cos 30, lepas tu dah dapat set tu baru darab. Dia tak boleh darab terus waktu sin 45 darab cos 30 tu. Betul. Kita nak tengok dulu you tukar dia dalam bentuk macam ni. Okey, kita nak tengok dulu. Okay. Thank you. Thank you untuk soalan tu. Kita nak tengok dulu Kita nak tengok dulu you tukar dia sin 45 tu jadi dalam bentuk pecahan. Sama juga cos 30 pun dalam bentuk pecahan. Sebab 45, 30 and 60 adalah kita panggil special angle. Maksudnya dia ada triangle dia. Maksudnya kena dapat jawapan yang cantik. Kena dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, kenapa set 2/2? Yang tu sebab dia dah darabkan dengan conjugate dia. Sepatutnya 1/2 tapi kalkulator dah conjugate kan, tak ada masalah. Kalau tak conjugate, awak kena conjugate kan. Okay, hak ni pun sama. Yang ni pun you tengok formula. Okay, saya pun tak ingat formula. Kita tengoklah formula dia. Tengok dia cos A minus B, dia jadi cos A cos B. So cos 150 cos 45 cos A cos B plus sin A sin B. Okay, so yang ni kalau tekan kalkulator cos 150. Okay, cos 150 kalau guna kalkulator cantik ni, kalkulator baru ni dia dah bagi dah value, memang akan dapat negatif set 3/2 and then cos 45 dapat set 2/2 sin 45 set 2/2 bukan sin 150 1/2. Dan ni akan jadi sin 45 set 2/2. Okey, ni ada kalkulator. Kalau tak ada kalkulator, awak kena cari dia punya basic angle. Okey, basic angle, hak ni bukan basic angle lagi ni, 150 adalah AQ angle berada di kuadran yang kedua. Kita nak guna triangle 30, 45, 60, awak kena tukar dulu dia. Macam nak tukar dia, siapa guna kalkulator lama tu, kena buatlah 150. Dia adalah 150, maksudnya berada di kuadran yang kedua. So kuadran yang kedua, basic angle, macam mana nak cari basic angle dia? Alpha equal to 180 minus theta. So kita dapat basic angle kita adalah 30. So alpha kita sama dengan 30 and dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua cos negatif. So cos 150 sama dengan negatif cos 30. And then awak kena tengok triangle. Cos 30 tu apa dia punya value dia? 1 per berapa saya tak ingat. Kena tengok triangle lah. Triangle awak. Siapa yang tak ada calculator kena refer triangle. Dia kena ada dua triangle.
kan, untuk satu untuk 60 dan juga satu lagi triangle untuk 45 degree. Okey. Satu lagi triangle untuk 45 degree. Tengok semula triangle kita dah ajar dekat atas tu. Saya pun tak ingat dia punya ni berapa bacaan dia. Tapi triangle tu kita dah go through hari tu. Awak kena tengok semula. Daripada sini dapatkanlah value yang cantik ni akan jadi negatif 6/4 tambah 2/4. Itu sama dengan 2 tolak 6/4. Tangent 45 pun macam tu. Yang ni pun sama juga. You tengok dekat atas formula tangent A minus B. Macam mana cara buka dia. Lepas tu sub je lah setiap A, B. Ni adalah A, ini adalah B. Tengok formula je hak ni. And then untuk yang ni kita kena tengok formula juga. Cumanya ini adalah dia dah buka, kita kena tutupkan. Ini adalah cos A, cos B plus sin A, sin B. So kena tengok formula dekat atas ni, cos A, cos B plus sin A, sin B tu jadi apa? Cos A, cos B plus sin A, sin B, kita tengok dia adalah daripada sini. Okay, daripada sini. So kita punya, dia bagi kita right hand side ni. So kita tukar dia jadi left hand side. Tukar dia ke sini. So tadi cos, betul tak? Betul tak? Tiba-tiba salah. Betul lah. So tengok bentar tak nampak. So cos A cos B plus tu tukar jadi tolak. So dia jadi cos A tolak B. Cos A tolak B ni tengok formula sahaja, tak ada cara lain pun, kena tengok formula. So A kita adalah 42 minus 12. So dia akan jadi cos 30. So again, ada calculator guna terus. Cos 30 cari dapat berapa. Kalau tak ada calculator kena refer triangle. Dia akan jadi sec 3/2. Yang ni pun sama. Dia tengok left hand side, tengok right hand side, apa dia punya left hand side. So ini adalah sin A cos B. Tengoklah sin A cos B tolak cos A sin B. Dapat apa? And then buat pengiraan dia. Yang ni pun sama juga. Ni adalah tangent A tolak tangent B per 1 tambah tangent A tangent B. Tengok left hand side dia apa untuk dapatkan bacaan yang cantik. Okey. Yang ni awak teruskan buat. Yang ni DIY DIY. Ini pun DIY. Yang ni pun you cuba DIY. Okay, boleh awak DIY tak? Hak ni dia bagi awak cos A sama dengan negatif 12/13. Lepas tu dia bagi tahu A tu berada di second quadrant. So awak kena buat triangle dia lah. Kita buat triangle dia. Ada A dekat sini. Lepas tu cos. Cos adalah adjacent over hypotenuse. Okay, dapatkan sini apa value dia. And then B. B tu berada di third quadrant. Letak kat sini B. Okay, B adalah toa. Opposite over adjacent. So kat sini 25 rasanya. Okay, so untuk setiap ni you cari dia punya sin B dulu apa dia. And then cos B apa dia. Ini pun sama juga, dia bagi cos, cari dulu sin A apa dia. Tangent A. Tangent A dapat apa? Okay, and then kuadran kedua. Tengoklah apa yang positif, apa yang negatif untuk kuadran yang kedua. And then cari setiap komponen ni. And then masukkan dekat sini. Buka belah kanan tu jadi apa untuk sin A plus B. You buka lah guna formula. Lepas tu daripada triangle tu sub value yang ada ni masuk dalam ni. Okay, so tu je untuk hari ni. Yang ni tolong buat. Saya tengok semula muka surat 14 dan juga 13. Dah kerja rumah awak. So esok tak ada kelas sebab esok cuti. Tapi ada quiz chapter 4 tak habis lagi. Okay, tu je untuk hari ni. Habis masa dah.
Thank you. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam, nak tanya. Hmm. Kenapa kos buka kurungan A tolak B kan dibagi kat situ kan tambah. Untuk kos ni kan, yang C ni Yang D. D. D ni ke? Yang ni Yang tu. Kan dia bagi tambah kat situ kan apa madam buat tolak. Ni kita ikut formula. Awak tengok formula dekat atas ni. Okey. Bising. Untuk kos ni dia terbalik. Tengok formula kat sini ni. Bising. Okey. Terima kasih madam. Thank you madam. Madam Gana maksudnya? Kan kita tengok formula kat atas ni. Formula soalan, formula yang dah diberi ni. Okey. Sebab dekat sini kan. Kat sini kat mana tadi? Kat sini kan dekat tengah dia tambah. Dekat tengah dia tambah. So jadi tolak. Tukar gitu ke? Ya. Tengok formula. Tengok formula. Hak ni apa maksud tolak tambah ni, dia untuk kos dia terbalik. Oh, Kalau, nampak dah. Dia tukar. Ya. Okay. Kena tengok formula. Okay. Thank you, madam. Alright. Bye. Bye. Thank you, madam. Thank you. Madam, Mhm. memang formula ni kena hafal ke dah dapat SOUB? Formula ni